Saya yakin anda pernah menggunakan serum. Ramai orang pernah gunakan serum. Cumanya yang menjadi persoalan adalah ada orang guna serum tapi dia kata serum tak jadilah, tak berkesanlah untuk saya. Sebenarnya yang menjadi isunya adalah mungkin cara anda guna serum tu salah, menyebabkan your skin did not absorb as much quality ataupun manfaat daripada serum tersebut. So kita nak bincangkan kesalahan biasa yang ramai orang buat ketika guna serum. Anda beri perhatian supaya anda boleh belajar cara untuk guna serum sebaik-baiknya. Apakah fungsi serum? Glowy girls, glowy guys sekalian. Ya, kalau nak tahu tentang serum ni senang je. Kalau kita faham, the purpose of a serum adalah untuk merawat masalah kulit. Jadi itu yang utama. Anda kena kenal pasti dulu masalah apa yang anda ada, kemudian pilih serum yang bersesuaian dengan masalah tersebut. So kalau orang itu ada masalah kekusaman, so pilihlah serum untuk mengatasi masalah kekusaman. Kalau seseorang itu ada masalah contohnya tompok-tompok gelap ataupun bekas jerawat, ada serum yang berkesan untuk tujuan itu. Ada orang mengalami kekeringan, dehydration, ada juga serum yang memang untuk memperbaiki kekeringan kulit. So serum fungsinya merawat. Jadi siapa yang perlukan serum? Serum ini diperlukan oleh sesiapa yang ada masalah untuk dirawat. So serum beza dia dengan produk yang lain adalah serum ini dia punya active ingredient lebih tinggi. So high in active ingredient. Kalau contohlah kan, kalau kita jumpa produk contoh ya, pelembab ada niacinamide, mungkin niacinamide dalam itu hanya 1% saja. But dalam serum ada serum yang ada niacinamide 10%, ada yang ada 5%, and usually memang kuantitinya, bahan aktif itu sama, tapi kuantitinya lebih tinggi, bertujuan untuk merawat. Kesalahan biasa guna serum. Number 1, pilih serum dengan bahan yang salah untuk masalah kulit tersebut. Memang tak selesailah masalah kulit itu. Ramai orang cenderung pilih serum untuk pencerahan, tapi kulit dia tak ada masalah yang untuk dicerahkan tau. Ya, kulit dia mungkin ada masalah kelembapan. So menyebabkan kulit dia kelihatan kusam. So bila kelihatan kusam, tak cerahlah kulit dia. So actually dia kena settle dehydration problem dengan pilih serum dengan bahan yang betul. So very important untuk pilih serum dengan bahan yang betul supaya keadaan kulit boleh improve. Kesalahan kedua adalah guna serum dalam kuantiti yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. So overuse or underuse lah ya. So maksudnya di sini kuantiti serum sangat penting ya untuk memastikan kulit mendapat manfaat daripada bahan aktif di dalam serum tersebut. Sebab ingat, bahan aktif itu untuk merawat masalah kulit kita. So what is wrong with using too much serum? Too much ni maksudnya bila letak tu dah macam video TikTok, dah buat macam iklan, dah diteteh-tetehnya banyak dekat muka tu. Serum tak perlu kita guna banyak begitu tau. So kuantiti serum ni biasanya kita boleh rujuk pada label produk. Dekat label produk tu akan bagi tahu berapa titis ke, berapa dropper, sebab serum biasa dalam dropper. So if it says use one dropper lah. Tapi logiknya biasanya adalah memang amalan paling asas kalau tak ada arahan yang jelas adalah 3 titis pun cukup. So macam kita drop tu kan, kita picit 1, 2, 3 cukup. Ya. Setengah serum memang dia memberi arahan jelas kerana bahan aktif itu kalau guna terlampau banyak dia boleh jadi tidak baik untuk kulit. So contohnya kalau kita guna salicylic acid contohnya, dalam kuantiti sikit dia okey, but if you use too much it can dry your skin ya. Kalau guna sikit sangat apatah lagi. Bila nak nampak efek dia, ada orang dia jimat cermat gitu sebab mahal serum dia guna sikit sangat, setitik je dia sapu seluruh muka pun tak boleh juga. Jadi kuantiti serum penting untuk mendapat kesan yang betul untuk kulit. Kesalahan ketiga, guna serum untuk ganti pelembab. Ini terutama bila guna serum yang bersifat hydration. Ada orang dia pakai serum yang bersifat hydrating ataupun kita panggil soothing ke, yang melembabkan kulit. Bila dia pakai, lepas tu dia tidak pakai pelembab, dia anggap serum tu pengganti pelembab. Saya sangat tak galakkan tindakan begini. Sebab apa? Serum ni dia mempunyai saiz molekul yang lebih kecil, so dia serap lebih
lebih jauh sikit dekat dalam kulit kerana dia bertujuan untuk merawat macam saya sebut tadi. Tapi pelembap kita perlukan untuk mengunci kelembapan di atas kulit. So pelembap ada elemen-elemen bahan yang bersifat emollient, occlusive selain daripada humectant ya. So emollient dengan occlusive punya ingredient ini dia akan sit on top of your skin to lock the moisture, dan lagi baik lagi sebab serum ada bahan-bahan aktif yang perlu pergi dalam kulit. So menggunakan pelembap selepas serum sangat bagus untuk lock everything inside. So kulit permukaan jadi lembap, kelembapan tak terkeluar, dan itu adalah environment ataupun keadaan yang sangat bagus supaya serum boleh berkesan ataupun membuat tindakan yang terbaik untuk kulit. So use pelembap yang sesuai dengan jenis kulit selepas menggunakan serum adalah tindakan yang lebih dicadangkan. Kesalahan keempat, tak konsisten. Ni nak marah ni, tak konsisten bila pakai serum. Almaklumlah sekarang ni banyak jenis serum di pasaran. Setiap bulan boleh dikatakan ada sahaja produk baru yang boleh mengganggu keimanan. Betul tak? So ramai orang dia tak konsisten pakai serum, sekejap tukar-tukar, ataupun tak konsisten ni boleh juga merujuk kepada keadaan sekejap pakai, sekejap tak pakai. Macam mana nak dapat kesan? Memang tak dapatlah kesan dia. So orang yang tidak konsisten pakai serum, dimaklumkan di sini bahawa takkan nampaklah kesan yang dikehendaki. So setiap serum kerana bahan aktif dia berbeza, formulasi dia berbeza, dia perlukan masa tertentu untuk betul-betul nampak kesan dia pada permukaan kulit. Takkannya pakai 2-3 hari terus nampak kesan. Takkan. Walaupun serum tinggi dengan bahan aktif dia tidak akan bertindak dengan begitu cepat. 2-3 hari terus nampak. Takkan. Susah, jarang sekali. So penting untuk konsisten, pakai serum yang sama dengan kekerapan yang betul dalam kuantiti yang betul untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kalau ada serum baru keluar, tahan dulu, bersabar dahulu Sekiranya serum yang kita pakai itu dah sesuai, dia tak perlu ditukar-tukar dah. Melainkan serum yang sedang dipakai itu ada memberi kesan negatif pada kulit, contohnya manja jadi makin kering ke, breakout teruk ke, mungkin ketika itu anda boleh tukar. Itu pun kalau ketidaksesuaian tu berlaku. Kalau tidak, konsisten pakai. Kesalahan kelima, gabungan serum yang kasar ataupun harsh to the skin, kasar pada kulit. So sekarang ni kan dekat pasaran ada jenama-jenama yang memperkenalkan teknik layering the serum, which is not wrong, tidak salah. So ada yang kata dia akan bagi tahulah, okey, kita pakai serum ni dulu, kemudian kita pakai serum ni dalam rutin yang sama. So layering the serum memang tak salah, dengan syarat macam saya sebut tadi, bahan yang ada dalam serum itu bertujuan untuk membantu merawat masalah kulit yang dihadapi. It just that for certain skin, terutama kulit yang sensitif, kulit yang agak mudah bereaksi terhadap bahan yang baru, acne prone skin gabungan tertentu ni menyebabkan dia menjadi kasar pada kulit. Kasar ni maksud dia merosakkan kulit lah, harsh to the skin, too strong for the skin. So skin tu jadi, kulit tu jadi tak tahan, skin barrier boleh rosak. Menyebabkan juga kita tak nampak kesan yang dihadapi dan kita pun menyalahkan serum tu. So my advice kalau anda tidak lagi dikira sebagai expert dalam gabung-gabung serum ni, jangan rushing nak gabung serum. Pakai satu persatu. So contohnya, pakai satu serum mungkin pada rutin siang, contoh vitamin C serum, dan sebelah malam boleh pakai serum yang ada repairing ingredient contoh serum yang ada niacinamide ke, mungkin ada yang ada retinol ke So anda tak perlu gabung-gabung walaupun mungkin serum itu selamat digabungkan. The reason is not the serum only, is because of the skin. So gabungan ni kena hati-hati. Kalau anda expert dah, kulit tu memang tahan lasak macam kulit saya ni, I have nothing to say. But if you are new in this, layering serum is not something I will recommend you to do. Itulah tadi kesalahan-kesalahan yang saya biasa dapati di kalangan mereka yang menggunakan serum dan melaporkan bahawa serum mereka tak berkesan. Bila kita cek, rupa-rupanya bukan serum tu yang bermasalah, cara dia pakai tu yang ada masalah. So, ada tak lagi perkara lain yang berkaitan dengan penggunaan serum yang anda mahu saya sahkan? Betul ke tidak cara tu? Kalau ada, tinggalkan di ruang komen. Let me reply to you. Okay, see you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.